Rajin semayang. Semayang apa tu? Semayang fardu. Rajin puasa. Puasa fardu. Rajin sedekah. Sedekah wajib. Zakat je dia bayar. Sedekah sunat tak bagi, tuan-tuan. Lalu tabur masjid, tuan-tuan. Lalu kut tabur masjid hari Jumaat. Tengok saja, tuan-tuan. Tengok saja. Tak bagi. Solat fardu je, tuan-tuan. Solat sunat tak buat. Puasa sama juga, tuan-tuan. Tu dia panggil apa tu? Kalau kekal dengan amalan macam tu, tuan-tuan, kita baru duduk dalam ruangan mana ni? Ruangan orang yang awak, tuan-tuan, dalam perbahasannya, tuan-tuan. Dia tak naik darjah orang yang mendapat keuntungan ataupun orang yang soleh, tuan-tuan. Dengan sebab dia tak istiqamah amalan sunat. Kita kalau boleh, tuan-tuan, istiqamah juga amalan sunat, tuan-tuan. Mengikut kemampuan kita lah, tuan-tuan. Kita ukur baju di badan sendiri, tuan-tuan. Mampu 2 rakaat lah berterusan. Kalau mampu lebih, silakan, tuan-tuan. Silakan, tak ada masalah. Tengok kemampuan kita. Cuma jangan hari ni 8 rakaat duha. Lepas tu bila buat? Tahun depan pula buat 8 rakaat pula. Tak ada macam tu, tuan-tuan. Kita nak, tuan-tuan, biar 2 rakaat tiap-tiap hari, tuan-tuan. Waktu duha hari ni buat, besok buat, lusa buat, berterusan 2 rakaat je. Sebab mengikut kata-kata hukamat, tuan-tuan, al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah, tuan-tuan, kita buat amalan tu istiqamah, walaupun sikit istiqamah, dia lebih baik daripada 1000 karamah. Nak dapat 1 karamah senang susah, tuan-tuan. Tapi nilai istiqamah amal ibadah kita, tuan-tuan, walaupun sikit berterusan, dia lebih nilai, tuan-tuan, dia lebih baik daripada 1000 karamah, tuan-tuan. Nampak simpel, tuan-tuan. Tapi di sebalik tu, tuan-tuan, ada nilai-nilai yang hebat, tuan-tuan, yang dibangga-banggakan oleh penduduk langit. Untuk sebut nama-nama orang yang buat macam ni, tuan-tuan. Seterusnya, contoh sembahyang sunat duha, sebut solat sunat duha, tuan-tuan. Tu solat sunat, siapa buat boleh pahala, siapa tak buat tak dosa, tuan-tuan. Tapi rugi dah umur tu. Rugi umur, tuan-tuan. Antara solat sunat hak Nabi tak pernah tinggal dalam kehidupan harian Nabi, solat sunat apa? Duha. Ada banyak solat sunat hak Nabi tak tinggal, tuan-tuan. Antaranya solat sunat duha, solat sunat witir, solat sunat tahajud. Lepas tu ada juga mengatakan, tuan-tuan, 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum subuh, tuan-tuan. Tu antara solat sunat, tuan-tuan. Tak pernah tinggal, tuan-tuan. Kita tak pernah apa? Wallahu a'lam, tuan-tuan. Kita buat, tuan-tuan, bukan tak pernah. Insya-Allah buat, tuan-tuan. Jangan pula tak pernah buat. Nampak mengaji dah tak buat apa kita, tuan-tuan. Insya-Allah buat. Okey. Contohnya sembahyang sunat duha, sembahyang malam. Sembahyang malam, sembahyang apa ni? Sembahyang tahajud lah, tuan-tuan. Sembahyang tahajud, solat malam. Boleh kok. Kalau bukan tahajud pun, tuan-tuan, boleh buat malam, tuan-tuan. Solat sunat witir, solat sunat hajat, solat sunat taubat, buat malam, tuan-tuan. Lebih afdal, tuan-tuan, solat sunat ni, tuan-tuan. Kalau dia tidak berwaktu, kita buat waktu mana? Waktu malam, tuan-tuan. Kita selit, tuan-tuan, bersama-sama dengan tahajud kita. Kita selit. Pasal apa? Pasal waktu tu tadi, tuan-tuan, dia kena lawan nafsu sikit. Pasal apa? Pasal kita dah tidur nak bangun balik. Susah. Tidur dah, tiba-tiba nak bangun balik, tuan-tuan. Nak munajat pada Allah, boleh bangun tak? Kalau bukan kerana kita ni benar-benar hamba yang bertakwa, hamba yang benar-benar beriman, hamba-hamba yang benar-benar nak memperhambakan diri pada Allah, boleh bangun tak? Tak boleh bangun. Orang yang terpilih saja, tuan-tuan, boleh buat qiyamul lail ni, tuan-tuan. Boleh bangun bermunajat pada Allah, tuan-tuan. Bukan semua orang, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, Allah Ta'ala nak angkat orang yang ambil separuh daripada waktu malam, bermunajat pada Allah dengan qiyamul lail, dengan berdoa, baca Quran dan seumpamanya. Nak naik pangkat mana? Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Ta'ala nak angkat kita, tuan-tuan, ke makam mana ni? Makam yang terpuji, tuan-tuan. Makam terpuji ni makam siapa, tuan-tuan? Kalau zahirnya, tuan-tuan, kita boleh nampak, tuan-tuan, makam para nabi, tuan-tuan. Kita berdoa, tuan-tuan, lepas apa ni? Lepas azan, tuan-tuan. Wa ba'athul maqamal mahmudan allazi wa'adta.
innaka la tukhliful mi'ad. Kita baca tuan-tuan. Mana? Kita baca. Berkaitan dengan makam tu. Makam terpuji. Kita minta kepada Allah Ta'ala tuan-tuan, supaya Nabi kita tuan-tuan duduk kekal di makam yang terpuji tadi tuan-tuan. Walaupun memang di tempat tu dah, tapi sebagai kita, sebagai umat Nabi tuan-tuan, terujunya kita tuan-tuan sebagai penyokong setia Nabi, umat Nabi, baca tiap-tiap kali lepas azan tuan-tuan. Solat sunat duha, solat sunat tahajud malam-malam. Duha ni tak kalau boleh istiqamah tuan-tuan, istiqamah. Sebab dalam satu hadis juga ada sebut solatul duha, solatul ghina. Solat sunat duha tu solat apa tu? Solat kaya. Tapi jangan niat nak kaya. Allahu Akbar. Pasal apa tu? Pasal nak kaya. Tak jadi tuan-tuan. Jangan niat nak kaya tuan-tuan solat sunat duha. Walaupun tuan-tuan solat duha tu solat kaya tuan-tuan. Menjadikan rezeki kita tuan-tuan diberkati. Kan kita doa kalau rezeki di langit turun. Kalau di bumi keluarkan dia. Kalau jauh dekatkan dia. Kalau susah senangkan dia. Kalau haram halalkan dia. Maksudnya macam mana? Jangan haram bagi orang, halal begitu. Itu tak jadi. Tak jadi macam tu. Dengan maksud apabila kita tuan-tuan minta yang haram halalkan, dengan maksud jangan terlibat dengan benda haram tuan-tuan. Supaya Allah Ta'ala tutup pintu-pintu haram kepada kita tuan-tuan. Buka yang mana? Buka yang halal tuan-tuan. Nah macam tu istiqamah. Istiqamah 2 rakaat pun jadi tuan-tuan. 2 rakaat pun jadi tuan-tuan. Syarat istiqamah. Kalau tuan-tuan nak rasa tuan-tuan, nak rasa indahnya kita cari sumber pendapatan tuan-tuan. Seronok kita tuan-tuan cari nafkah untuk diri sendiri, untuk anak, untuk isteri, untuk rumah tangga kita. Tuan-tuan jangan tinggal solat sunat duha. Kita dapat dalam keadaan tanpa disangka-sangka. Tanpa disangka-sangka tuan-tuan. Saya duk perhati tengok tuan-tuan. Hak hadir ni hadir lah. Masa saya belajar di Pondok Pasir Tumbuh 1 3 tuan-tuan. Tok guru tuan-tuan ada pendapatan tetap tak? Tak ada tuan-tuan. Tak ada pendapatan tetap, gaji bulanan tak ada tuan-tuan. Tapi duit banyak tak? Duit banyak tuan-tuan. Kerja tak? Tapi duit banyak. Pelik tak? Pelik tuan-tuan. Tak kerja tapi duit banyak. Kerja apa tu? Kerja dia tuan-tuan, bangun pagi jadi tok imam solat subuh, lepas subuh pegang kitab macam kita ni. Tuan-tuan, buka kitab mengajar tuan-tuan. Bila habis tu? Pukul 11, pukul 12 malam baru selesai tuan-tuan. Duit banyak tuan-tuan. Salah seorang tuan guru saya dah meninggal, dah kembali ke rahmatullah tuan-tuan. Tak silap saya 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Panggil dia Ayah Syed tuan-tuan di Pondok Pasir Tumbuh. Duit banyak tak? Banyak duit tuan-tuan. Sampai satu tahap tuan-tuan tak boleh beli tanah. Tanah banyak. Siapa bagi? Anak murid bagi tuan-tuan. Pergi seorang orang kaya tuan-tuan, belajar, ambil tanah ni. Tok guru tuan-tuan, bukan nak makan tanah pun. Bukan nak mewah pun tuan-tuan. Rupanya tuan-tuan untuk support pondok tadi tuan-tuan. Duit banyak, tanah banyak tuan-tuan. Ikan tak boleh beli, daging tak boleh beli, sayur tak boleh beli. Semua orang bawa. Kita tuan-tuan duduk di pondok tuan-tuan, kadang-kadang beras tak ada. Nak masak nasi tak ada beras. Tok guru kata pergi ambil beras rumah dia. Pelik tuan-tuan. Dah lah dia bagi ilmu, makan pun dia kena bagi tu. Hebat tak? Kalau tak ada bagi tuan-tuan. Apa amalan tu? Antara hak tak pernah tinggal, hak kita nampak tengok, hak malam tu rumah dia. Tuan-tuan. Dalam bilik dia, hak kita nampak tengok tuan-tuan. Antaranya solat sunat duha tuan-tuan, dia buat tak pernah tinggal tuan. Tapi dia bukan buat 2 rakaat. Dia bukan buat 2 rakaat, dia buat 4 tuan-tuan. Itu paling kecil tu 4 rakaat. Istiqamah kita tuan-tuan. Tengok muka pun tuan-tuan, kita bawa masalah tuan-tuan. Kita ni contohnya bercelaru kepala. Pergi-pergi tengok muka tu guru, lapang dada, macam hilang masalah tuan-tuan. Ada orang kita pergi jumpa, kita ni tenang, tak ada masalah. Tengok muka dia, mari masalah. Pelik tak? Pelik. Tengok. Banyak dalam masyarakat kita je. Tengok muka ni, serabut kepala kita. Ada patut tuan-tuan, bukan masalah kita tuan-tuan. Dia bawa
Dia punya masalah kan, tapi kita tengok rupa dia tuan-tuan. Gelap punya muka tuan-tuan, tak berkah punya muka tuan-tuan. Kita tengok muka dia, dengan kita rasa beban tuan-tuan. Pelik tuan-tuan. Tuan-tuan boleh nilai sendirilah tuan-tuan. Kalau kita berdepan dengan suasana ni tuan-tuan, kita rasa seronok tuan-tuan. Saya alhamdulillah Allah Taala bagi ruang tuan-tuan. Masa belajar dulu tuan-tuan, dekat dengan alim ulama tuan-tuan. Saya sekali dengan ustaz-ustaz tuan-tuan. Walaupun dulu hidup orang selamat, saya duduk sekali dengan ustaz-ustaz tuan-tuan. Duduk, bab makan sedap. Sampai dulu. Satu bab tuan-tuan. Kalau orang angkat tuan-tuan, dia angkat bab mana dulu? Pak Tok Guru dulu, Pak Alim ulama dulu. Kita duduk tepi tuan-tuan, Tok Guru tuan-tuan. Tak makan banyak. Lalas sekali siapa benar? Datang, habiskan semua. Lalas sekali kita juga utuh tuan-tuan. Ilmu dapat, makan dapat, tapi tak boleh beramal lagi dalam bab makan dalam masa tu. Tuan-tuan, masa tu. Nah, seronok tuan-tuan. Tok Guru pun jadi ingat nama kita. Tengok rupa kita, dia tahu dah. Hak duduk sebelah dia masa makan. Hak duduk sebelah dia tuan-tuan masa solat. Hak duduk sebelah tuan-tuan masa kuliah tuan-tuan. Dia ingat dah sampai bila-bila dah tuan-tuan. Kita lama tak pergi jumpa, dia tanya orang lain, pasal apa ni dia ni sibuk sangat tak lari dah pondok. Dia jadi macam tu tuan-tuan. Pasal apa? Dia tanya kita tuan-tuan. Sibuk sangat sampai tak mari pondok dah. Ada 6 bulan, 7 bulan tak mari pondok. Dia tanya tuan-tuan. Dia jadi macam tu. Dia jadi macam rapat tuan. Macam anak dia sendiri. Kita kalau boleh macam tu tuan, dengan alim ulama. Terus. Berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Sunat ikut tuan-tuan. Sunat ni membuktikan tuan-tuan. Dalam bab puasa sunat ni tuan-tuan, Nabi bagi tahu, barang siapa yang puasa sebulan bulan Ramadan, man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr. Atau kama qala. Nabi kata, ni tak lama nak puasa kita ni tuan-tuan. Hati masuk bulan Rejab, Syakban, Ramadan lah kita tanya. Kena buat persiapan. Persiapan apa ni? Ilmu. Hak buat persiapan awal tuan-tuan. Hak banyak orang buat dah. Persiapan, tempahan baju raya. Tak ambil dah tempahan. Hebat lah. Sepatut tuan-tuan. Hak baju raya ni pun lambat lagi nak raya tuan-tuan. Siap dah tuan-tuan. Tema tahun ni, cat apa rumah, lansir apa, semua siap. Hebat. Jangan macam tu tuan-tuan. Kita buat persiapan ilmu nak masuk bulan Ramadan. Kefahaman kita macam mana nak hadapi bulan Ramadan. Habis selesai bulan Ramadan, tuan-tuan ingat selepas bulan Ramadan kita hanya tuan-tuan haram puasa sehari tuan-tuan. Bila tu? Hari raya tuan-tuan, 1 Syawal. Hari kedua tu 2 Syawal, boleh mula puasa tuan. Puasa apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Nilai dia seolah-olah kita puasa setahun. Dah lah puasa tadi. Sebulan bulan Ramadan, tambah lagi 6 hari, macam kita puasa setahun. Nilai dia. Tu bukti orang yang boleh puasa sunat tuan-tuan. Memang pahala sunat, pahala keuntungan. Tapi ni bukti betapa yang kita buat dalam bulan Ramadan tadi betul-betul ikhlas daripada hati kita. Nak bukti pada Allah Ta'ala tuan-tuan. Kita rasa teruja tuan-tuan. Teringat lagi bulan Ramadan baru lepas tuan-tuan. Sebab tu orang-orang dulu, Nabi, sahabat-sahabat dulu, berakhirnya bulan Ramadan tuan-tuan, mereka akhiri Ramadan dengan tangisan. Masuk 10 hari Ramadan mereka sedih tuan-tuan. Pasal apa? Pasal apabila berakhir Ramadan, berakhirlah kelebihan-kelebihan, kehebatan tertentu. Mereka rasa macam tu tuan-tuan. Kita seronok roh masa tu tuan-tuan. Seronok masa tu. Bukan kita sini, kita tempat lain. Sini bagus. Lepas tu tuan-tuan, orang yang rasa teruja ni macam mana tuan-tuan? Dia teringat lagi dengan bulan Ramadan. Allah Ta'ala bawa datang pada kita 6 hari di bulan Syawal tuan-tuan. Selesaikan. Kalau boleh, hari kedua tu tu. Jangan selah-selah. Hak ni afdal tuan-tuan. Kedua, ketiga dan seterusnya, selesaikan 6 hari tuan-tuan. Ataupun pilihan kedua tuan-tuan, kita buat ikut kesesuaian kita tuan-tuan. Sesuaian kita. Kan rumah tu buka banyak sekarang tuan-tuan. Rumah tu buka sana, buka sini. Lalas sekali puasa 6 entah mana tuan-tuan. Masuk habis bulan Syawal, rumah buka lagi tu. Tu berhati-hati tuan-tuan. Ingat puasa sunat di
bulan Syawal tuan-tuan merupakan tuntutan sunat yang merupakan pahala begitu besar di sisi Allah Taala, walaupun bukanlah